Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam satu ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Okey, ahli panel dan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Segala puji kepada kehadrat Allah kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum yang dianjurkan oleh Kolej Meteorologi Johor pada pagi ini malam yang bening lagi ceria ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum mutakhir ini seringkali kita dengar tentang isu fashion dan aurat di negara kita. Walaupun kita tinggal di negara yang agama rasminya merupakan agama Islam, tetapi isu hak penjagaan aurat dipandang enteng dan seakan-akan tidak wajib bagi sesetengah muslimin dan muslimat. Dan kita dapat melihat kebanyakan fashion moden kini melanggar hak penutupan aurat. Tahukah kalian, aurat merupakan istilah Islam yang melambangkan satu kebahagiaan tubuh badan, sama ada lelaki maupun perempuan, yang haram dibuka atau dipamerkan. Dalam arti kata lain, sesuatu anggota badan yang wajib ditutup dan disembunyikan dan haram hukumnya bagi bukan muhrim untuk melihatnya. Untuk pengetahuan seperti yang sedia kita maklum, menutup aurat merupakan perintah yang wajib ke atas muslim dan tidak mengira bulu, iaitu akan dikenakan kepada menutup aurat merupakan perintah wajib ke atas muslim, tidak mengira sama ada lelaki ataupun perempuan. Kewajiban menutup aurat ini berdasarkan dalil-dalil dan hadis dari dalam Al-Quran. Manakala fashion pula ialah istilah yang merujuk kepada gaya pemakaian, kosmetik, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi kegemaran ikutan ramai dan akan berubah mengikut peredaran dari semasa ke semasa. Sebelum saya mengupas lebih lanjut mengenai topik hari ini, marilah kita berkenalan dengan dua ahli panel kita pada hari ini, iaitu ahli yang pertama yang memiliki wajah yang ayu dan menawan, iaitu saudari Nurainah Syahira binti Arifin. Seterusnya, ahli panel yang kita kedua yang memiliki rupa paras yang kacak dan bergaya, iaitu saudara Muhammad Nasrul Aiman bin Suhairi. Sebelum saya menyimpang lebih jauh, soalan yang pertama yang saya ingin tujukan kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu saudari Nurainah binti Syahira binti Arifin. Saudari Nurainah Syahira binti Arifin bagi mengulaskan pandangan beliau tentang apakah faktor utama berlakunya pengabaian penjagaan aurat dalam fashion pada masa kini. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih pengerusi kita, Saudara Abdullah Mansur, atas soalan yang diberikan itu tadi. Ingin saya tekankan sedikit bahawa isu aurat ini amat penting dan wajib dititik beratkan oleh setiap umat Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan tanpa mengira usia. Antara faktor yang berlaku pengabaian aurat ini adalah yang pertama, disebabkan oleh terpengaruh dengan media sosial. Umum mengetahui bahawa media sosial merupakan satu platform untuk para masyarakat berkomunikasi dengan rakan ataupun ahli keluarga yang berada di jarak yang jauh. Para penonton yang dihormati, sebenarnya masyarakat kita sendiri yang merupakan punca utama yang mempengaruhi pemilihan fashion dan aurat yang dapat dilihat di pelbagai aplikasi seperti Instagram. Jika kita perhatikan, terutamanya di kalangan para remaja, mereka akan memilih fashion yang sedang menjadi trend masyarakat sekeliling tanpa mengetahui batas aurat yang perlu diutamakan. Hal ini kerana pengaruh mereka amat besar sehingga anak remaja akan cuba sehabis mungkin untuk meniru fashion yang dilihatnya agar tidak merasa ketinggalan dari semasa ke semasa.
Penonton yang dikasihi, faktor yang kedua pula adalah datangnya daripada masalah ahli keluarga. Hal ini kerana mereka mempunyai masalah dalaman keluarga sehingga mengganggu mental anak-anak sehingga kurang berkomunikasi dengan ahli keluarga. Ini menyumbang kepada kurangnya pendedahan ilmu agama dan bertindak bebas dalam dunia fashion tanpa memandang isu aurat yang diwajibkan untuk umat Islam. Ia juga boleh terjadi disebabkan oleh pemberontakan yang ingin ditunjuk kepada ibu bapa melalui cara berfashion yang akan mengejutkan ahli keluarga. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nur Aina atas penerangan mengenai faktor utama berlakunya pengabaian aurat pada masa kini terutamanya dalam perfesyonan moden. Namun begitu, masih banyak faktor yang membangkitkan masalah penjagaan aurat pada dalam fashion pada masa kini. Oleh itu, izinkan saya bertanya kepada ahli panel kita yang rupawan, iaitu saudara Muhammad Nasrul, untuk melontarkan pendapat beliau tentang bagaimanakah kita mengatasi masalah pengabaian penjagaan aurat dalam profesion pada negara kita pada masa kini. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi. Dalam usaha bagi menangani isu berkaitan pengabaian penjagaan aurat ini, peranan pelbagai pihak amat dititik beratkan. Yang pertama sekali adalah ibu bapa memainkan peranan yang penting ke arah memastikan dan mendidik anak-anak untuk menutup aurat. Bab kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Hal ini kerana ketika mereka di usia kanak-kanak, mereka akan cepat belajar dan mudah untuk diarja tentang berkaitan menutup aurat. Berpakaian menutup aurat ini bukanlah hanya sekadar pada keadaan tertentu ataupun masa tertentu ataupun dipaksa ketika di usia balik. Seterusnya, suruhan menutup aurat ini perlulah bersertakan dengan penerangan tentang tuntutan agama. Hal ini kerana tanpa pengaturan agama, amalan menutup aurat ini akan bersifat sementara. Bab kata pepatah, mencurah air ke daun keladi. Dengan cara ini akan memberikan kesan yang positif kerana apabila sudah mencapai di usia balik, mereka tidak akan berasa malu, rimas ataupun kekok untuk menutup aurat. Malahan mereka akan berasa malu apabila mendedahkan aurat. Yang kedua adalah masyarakat sekitar juga berperanan ke arah mewujudkan pemakaian menutup aurat agar pemakaian tersebut akan menjadi majoriti yang besar. Selain itu, apabila setiap anggota masyarakat mementingkan kewajipan Islam ini, maka akan wujudnya kekuatan untuk menghalang atau menegur individu yang masih mendedahkan aurat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sidang hadirin sekalian, demikianlah tadi penjelasan tentang cara mengatasi masalah isu kelonggaran penjagaan aurat yang telah berlaku di negara kita pada masa kini. Pada pendapat saya, panel kita yang kedua telah melontarkan pendapat beliau dengan menarik dan terperinci mengenai cara mengatasi masalah tersebut. Walaupun kita semakin maju dan membangun seperti negara-negara lain, isu penjagaan aurat terutamanya dalam industri perfesionan turut membimbangkan kita. Sudah terbukti lagi bersuluh walaupun negara semakin maju tidak membuktikan kemajuan pemikiran rakyat, terutamanya rakyat yang beragama Islam, dalam menjaga kemuliaan penjagaan aurat. Pernahkah kita terfikir apakah kesan positif yang akan kita peroleh jika kita menutup aurat dengan sempurna? Untuk menjawab persoalan ini, saya memohon penjelasan daripada panel kita yang pertama, iaitu saudari Nur Aina, untuk merungkai dan mengulas tentang kesan tersebut. Dipersilakan. Baiklah, kelebihan orang yang menutup aurat ini khususnya untuk para muslimah, iaitu wanita, umpama bidadari syurga. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran telah dinyatakan dalam surah Ar-Rahman ayat 56 bahawanya dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangannya. Mereka tidak pernah disentuh seorang pun manusia atau jin sebelumnya. Jelaslah dengan menutup aurat ini, khususnya para wanita akan memiliki sifat atau ciri seperti bidadari syurga, iaitu tunduk pandangan, tak pernah disentuh oleh bukan mahram dan sentiasa menjaga kehormatan diri kerana wanita inilah merupakan perhiasan yang amat berharga di dunia. Sekian, terima kasih.
Demikianlah tadi penjelasan tentang kesan positif kepada kita jika kita dapat menyempurnakan penutupan aurat dengan sempurna. Sekarang saya memohon kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu saudara Muhammad Nasrul, pula untuk menghuraikan apakah akibat jika seseorang Muslim gagal menutup aurat dengan sempurna. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengerusi yang sudi melontarkan soalan berkaitan apakah kesan negatif sekiranya seseorang Muslim gagal untuk menutup aurat dengan sempurna. Antara kesannya ialah akan terjebaknya dalam masalah maksiat. Hal ini demikian kerana banyaknya berpunca masalah ini adalah disebabkan oleh tingkah laku yang ditunjukkan oleh para wanita yang boleh membawa kepada fitnah daripada sikap fashion yang mereka pilih. Sebagai sabda Rasulullah SAW, sepeninggalan aku nanti tidak akan wujud fitnah yang lebih berbahaya bagi lelaki daripada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Penonton sekalian, jikalau wanita pada zaman Rasul adalah fitnah terbesar bagi lelaki, padahal wanita itu berhijab menutup aurat dan tidak banyak lelaki yang lihat pada masa itu. Penonton yang dihormati sekalian, lebih-lebih lagi pada zaman kini, pelbagai fashion yang telah direka daripada pelbagai jenis ilmuwan. Mereka fashion yang telah menjadi ikutan para remaja kita, sama ada lelaki ataupun perempuan, tanpa memandang tinggi kepada isu berkaitan aurat. InsyaAllah, dengan pemikiran bijak dan memilih fashion, kita akan terhindar daripada masalah maksiat yang semakin menjadi di dunia pada hari ini. Terima kasih daripada saya. Okey, sebelum saya menutup program forum kita pada pagi ini, saya telah mendapat beberapa soalan daripada warga Kolej Mati Kuala Johor yang berkaitan dengan tema kita pagi ini, iaitu tema penjagaan aurat dalam profesional. Antaranya ialah, bolehkah lelaki memakai pakaian ketat ketika menunaikan solat? Okey, seperti yang sedia kita maklum, fashion zaman sekarang ni dia lebih kepada pemakaian yang ketat lah kan, untuk menunjukkan profesional mereka. So, untuk menjawab persoalan ini, saya akan mentujukan kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu saudara Muhammad Nasrul. So, dipersilakanlah. Terima kasih kepada saudara pengerusi kerana melontarkan soalan itu tadi. Hadirin penonton yang dihormati sekalian, pakaian merupakan nikmat Allah SWT kepada para hamba-Nya. Namun segelintir masyarakat masih tidak menekankan isu tersebut. Hukum seseorang lelaki apabila memakai seluar ketat ialah makruh. Namun sekiranya pemakaiannya sehingga menampakkan kemaluannya, maka hukumnya akan jatuh kepada haram. Selain itu, dengan pemakaiannya sebegini juga dapat memudaratkan kesihatan diri seseorang. Oleh itu, jelaslah bahawa Islam tidak menggalakkan seseorang itu berpakaian semedemikian. Terima kasih. Demikianlah tadi jawapan yang telah dihuraikan oleh saudara Muhammad Nasrul tentang persoalan pemakaian ketat ketika solat bagi pihak lelaki. Jika dapat dilihat, selain mendapat dosa apabila tidak memakai pakaian yang sempurna apabila solat, si pelaku juga akan mendapat penyakit sampingan, iaitu akan memberikan kesan kesihatan yang buruk pada badan jika memakai pakaian ketat ketika solat ataupun ke tempat awam. Okey, persoalan yang kedua pula, apakah hukum sekiranya perempuan memakai seluar di tempat awam? Baik, soalan ini saya akan tujukan kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu saudari Nuaina, untuk menjawab persoalan ini dengan terperinci. Dipersilakan. Terima kasih pengerusi atas sudi melontarkan soalan itu tadi. Baiklah, mengenai isu ini ada dua mazhab yang berlainan pandangannya, iaitu mazhab Hambali dan juga mazhab Syafi'i. Mengikut mazhab Hambali, mereka terus mengharamkan pemakaian seluar panjang oleh perempuan. Manakala mengikut mazhab Syafi'i, tiada hukum untuk memakai seluar bagi lelaki ataupun perempuan. Tetapi, perempuan itu hendaklah berlainan dengan seluar lelaki kerana mereka tidak boleh sama dalam bentuk berfashion ataupun penampilan diri dalam berseluar. Dalil dari Ibni Abbas radhiyallahu anha, iaitu dilaknat Rasulullah SAW ke atas pria yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. Kesimpulannya, tidak salah untuk perempuan memakai seluar, tetapi perlulah berlainan sedikit dari lelaki seperti longgar
dan juga menutupi punggungnya. Sekian, terima kasih. Kepada kedua panel atas penjelasan yang panjang lebar berhubung pengetahuan yang sedia ada tentang kesan buruk terhadap musim apabila tidak membentuk aurat. Demikianlah tadi perbincangan yang menarik berhubung faktor-faktor dan cara-cara mengatasi pengabaian penjagaan aurat dalam profesional zaman kini. Selanjutnya, sebelum mengakhiri perbincangan ini, serba sedikit saya ingin merumuskan tentang topik pada pagi ini, iaitu rumusannya pada era globalisasi ini, di media sosial kini masyarakat sangat mudah terpengaruh dengan setiap apa yang mereka lihat di media sosial tanpa mengira sama ada itu baik ataupun buruk. Isu ini menjerumus kepada perkara negatif yang mendatangkan risiko kepada keruntuhan sebuah institusi masyarakat dan negara. Akibat dari pembudayaan negatif ini, kemusnahan sistem sosial akan berlaku dengan pencegahan nilai dan adat budaya masyarakat timur. Oleh itu, isu penjagaan aurat dalam bidang industri fashion ini perlulah dibendung sejak dini hari lagi. Pepatah ada mengatakan, hendak seribu alih, tak hendak seribu daya. Jika pihak berkait kurang memberikan kerjasama dalam membendung isu penjagaan aurat ini, kemungkinan generasi akan datang akan lemah imannya kerana sudah terbiasa dengan situasi yang salah. Pepatah ada mengatakan, biarlah meletup biruh, biarlah dari rebungnya. Dan ibu bapa hendaklah memulakan langkah pertama yang menerapkan nilai positif dan menjadi suri teladan kepada anak-anak mereka. Selanjutnya, industri Malaysia juga perlulah membuka mata dan mengambil serius tentang hal ini. Kerjasama antara industri tempatan dan luar negara amatlah berkesan dalam membendung situasi ini agar tidak berlarutan. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadirkan diri dan melampaukan masa anda untuk membincangkan tentang isu fashion dan aurat yang melanda negara kita ini. Semoga forum ini menjadi wadah untuk melahirkan remaja yang cakna terhadap isu-isu fashion dan aurat. Selanjutnya dapat membantu melahirkan Muslim yang istiqamah dalam menjaga aurat. Harapan saya agar forum ini dapat membantu memberikan inovasi bermanfaat buat semua hadirin yang dirahmati. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum saya mengakhiri forum ini, izinkan saya menyampaikan beberapa rangkap fatun. Tahukah siapa tolong belikan kain ulus, kain satin? Mohon maaf kami ucapkan maaf kami lahir dan batin. Membakar ikan di atas bara wujud daripada api. Terima kasih ingin dikata, semoga kita berjumpa lagi. Mewakili ahli panel ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menonton video forum kami pada hari ini. Lantaran kebatasan waktu, saya mohon mengakhiri perbicaraan ini. Selanjutnya memohon mengundurkan diri. Sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Salam sejahtera. Terima kasih.